di Sayyidina Muhammad Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, muka surat 14 bahagian ke-11 daripada bawah. Surat 14 bahagian ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua-puluh daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, mengiktikad akan yang fardu itu dengan sunatnya. Mengiktikad akan yang fardu itu dengan sunat. Perkara itu perkara yang fardu di dalam sembahyang, diiktikadkan akan bahawa ianya adalah sunat. Ini perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-20. Kemudian yang terdahulunya perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-19. Mendahului imam 2 rukun yang sempurna, batal sembahyang. Ketinggalan daripada imam 2 rukun yang sempurna, batal sembahyang. Yang mendahului imam tu tidaklah berlaku. Yang berlakunya adalah ketinggalan daripada imam, yang mana sebut kata makmum, sama ada makmum tersebut muafiq ataupun makmum tersebut masbuk, dimaafkan ketinggalan hanya setakat 2 rukun sahaja. Imam rokok, imam i'tidal, setakat tu sahaja. Imam i'tidal dipanggil makmum sudah ketinggalan 1 rukun yang sempurna, barulah rokok baru ketinggalannya. I'tidal tu imam dalam i'tidal lagi kan, makna belum dipanggil ketinggalan 2 rukun yang sempurna, cuma dipanggil ketinggalan 1 rukun yang sempurna, iaitu rukun rokok. Imam daripada i'tidal nak turun kepada sujud yang pertama, walaupun tu imam yang nak turun pada sujud yang pertama tu lutut belum lagi sentuh lantai, tapi sudah tidak panggil i'tidal, sebab i'tidal ni dalam qiyam, dalam berdiri, maka makmum tadi jelas ketinggalan 2 rukun yang sempurna. Mana rukun rokok ketinggalan, rukun i'tidal sudah ketinggalan sebab imam sudah tidak berada di dalam rukun i'tidal, walaupun imam belum masuk lagi pada sujud yang pertama sekalipun, tapi sudah tak panggil i'tidal, makna sudah ketinggalan 2 rukun yang sempurna, maka batal sembahyang bagi makmum yang muafiq dan juga bagi makmum yang masbuk. Melainkan ada makmum muafiq yang keuzuran, yang dimaafkan ketinggalan sampailah 3 rukun yang panjang. Rukun panjang yang pertama rokok, rukun panjang yang kedua sujud yang pertama, rukun panjang yang ketiga sujud yang kedua. Sampai ke 3 rukun yang panjang, makmum muafiq yang ada keuzuran dimaafkan ketinggalan daripada imam. Adapun kalau makmum termasbuk, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Kemudian hak selak terdahulu saya sudah membicarakan secara ringkas berkaitan dengan takrifan definisi makmum muafiq, takrifan definisi makmum yang masbuk. Kemudian muafiq masbuk ni tidak berlaku hanya rakaat pertama, tetapi berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kemudian yang kita bicara adalah
berkaitan dengan muafiq rakaat dan juga masbuk rakaat. Dia ada satu lagi dipanggil muafiq sembahyang, dipanggil masbuk sembahyang. Itu bicara lain. Muafiq sembahyang dengan bahawa makmum tersebut dapat rakaat pertama bersama dengan imam, imam memberi salam, ianya memberi salam tanpa menambah rakaat, dipanggil muafiq sembahyang. Adapun masbuk sembahyang ini makmum yang tidak sempat rakaat pertama bersama imam, sama ada sempat rakaat kedua, ketiga, keempat ke, apabila imam memberi salam, ianya wajib menambah rakaat yang belum cukup. Itu dipanggil masbuk sembahyang. Sama ada tambah satu rakaat ke lagi, dua rakaat ke lagi, tiga rakaat ke lagi, dipanggil masbuk sembahyang. Itu bicara lain. Ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh kalau membicarakan berkaitan dengan sujud sahwi. Jadi imam ni di sujud sahwi tiba-tiba tersalah. Diingat ke sujud sahwi ni macam sujud sejadah. Sujud sejadah hanya sekali. Sujud sejadah pagi Jumaat tu lah. Jadi sujud sejadah memang hanya sekali. Adapun sujud sahwi 2 kali. Tiba-tiba imam sujud sejadah sekali, berpindah kepada duduk, tiba-tiba terus memberi salam. Sujud sekali, walhal sujud sahwi 2 kali. Maka tu imam ni bukan sengaja. Maka tu imam ni tak batal sembahyang dia. Persoalan sekarang makmum di belakang. Makmum ni memang sedar sangat-sangat, ingat sangat-sangat. Sujud sahwi 2 kali, mana sekali. Sujud sekali sujud jadah, sujud sekali sujud syukur, waktu sujud sekali, sujud sahwi 2 kali. Jadi makmum sedar di belakang. Tu imam sudah tersilap, tersalah. Sujud sahwi 1 kali, imam terus memberi salam. Maka makmum yang sedar ni macam mana nak buat? Sebab sujud sahwi kena 2 kali. Maka di sini makmum muafiq ke makmum masbuk? Muafiq apa? Muafiq sembahyang. Masbuk apa? Masbuk sembahyang. Muafiq sembahyang ni dengan makna apa? Tasyahud akhir juga dianya nak wisalam juga. Masbuk sembahyang dia tasyahud kan ikut tu imam je. Dia tak tasyahud akhir lagi, dia lagi nak kena tambah rakaat. Itu dia panggil makmum yang masbuk sembahyang. Jadi makmum muafiq masbuk ni memang ingat sangat-sangat. Sujud sahwi 2 kali, tu imam tu memang tersilap. Jadi macam mana? Jadi sujud sahwi itu tempatnya adalah selepas tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi bagi makmum yang muafiq adalah selepas tasyahud akhir dan memang sebelum salam, tempat sujud sahwi. Adapun makmum masbuk, dia lagi nak kena tambah rakaat. Sujud sahwi tidak ada tengah semayang. Sujud sahwi ni selepas tasyahud akhir, sebelum salam. Yang makmum masbuk sujud sahwi kan dia makmum, dia kena ikut tu imam, wajib ikut tu imam. Tapi sujud sahwi ni bukan tempat dia di situ. Adapun kalau makmum muafiq ni yang bersama dengan imam rakaat pertama, makna tasyahud akhir dah tadi, makna nak beri salam, maka di situ tempat sujud sahwi. Jadi bagi makmum muafiq wajib sujud sahwi yang kedua beri salam. Jangan ikut tu imam segera memberi salam, jangan ikut. Wajib seumpama tu. Kalau makmum muafiq ni sengaja, tu imam sujud sekali, saya pun sujud sekali lah, batal sembahyang dia. Memang di situ tempat sujud dia. Adapun makmum masbuk, tu imam sujud sekali ke, tu imam sujud 2 kali ke, dia ikut tu imam, dia sujud kerana semata-mata ikut tu imam, bukan tempat sujud sahwi bagi dia. Jadi tu imam sujud 2 kali lah dia. Tu imam sujud sekali beri salam, maka dia wajib segera kepada tambah rakaat. Ada ni. Sebab di situ bukan tempat sujud. Dia pun sujud yang kedua. Kamu sujud kedua tu ikut siapa? Tu imam sudah beri salam. Sujud sahwi kan 2 kali. Sekarang ni kamu sudah menjadi seorang diri. Tu imam sudah beri salam. Situ bukan tempat sujud kamu. Yang sebelah dia tu, sujud sahwi yang kedua tu, dia makmum muafiq sembahyang. Dia kena sujud yang kedua. Hak masbuk sembahyang tak boleh. Itu dia panggil muafiq masbuk sembahyang.
Sebab tu kalau kita masbuk sembahyang, imam sujud sahwi, kita pun ikut imam sujud sahwi lah. Kemudian kita masbuk sembahyang, lepas imam beri salam, kita pun tambah rakaat. Sebelum kita beri salam, kita sunat sujud sahwi semula. Sebab apa? Di situlah tempat sujud sahwi kita. Tadi saya ikut tu imam. Kamu ikut saja, bukan tempat kamu. Tak ikut batas sembahyang sebab kamu makmum. Tapi di situ bukan tempat sujud sahwi bagi kamu, sebab kamu masih lagi nak kena tambah rakaat. Jadi lepas imam beri salam, masbuk sembahyang ni tambah rakaat. Selepas selesai tasyahud akhir, sebelum beri salam, makmum masbuk ni, masbuk sembahyang tadi ni, yang sudah ikut sujud sahwi 2 kali tengah sembahyang tu, sunat sujud sahwi untuk bahagian dia pula. Sebab apa? Di situlah tempat sujud sahwi bagi dia. Hak di tengah sembahyang tadi, kerana makmum wajib mengikuti imam. Gitulah. Ni jarang-jarang ni. Dia contoh kita kata subuh lah contohnya. Imam terlupa membaca kunut. Tapi masa tu makmum ni masbuk sembahyang dengan bahawa tu imam kat kedua baru dia masuk sembahyang, baru jadi makmum. Jadi mana dia masbuk sembahyang. Tiba-tiba kat kedua tu imam tinggal kunut. Ada ni. Jadi tu imam pun sebelum beri salam, tu imam pun sujud sahwi. Masbuk sembahyang sujud sahwi juga. Dia tahulah tu imam tinggal kunut. Tapi dia sahwi dia wakaf pertama. Tu imam kat kedua subuh dia wakaf pertama. Sebab dia masbuk sembahyang. Dia tak sempat wakaf pertama bersama dengan imam. Tapi apabila imam sujud, dia wajib sujud. Imam pun memberi salam, dia pun bangun naik rakaat kedua. Dia pun baca kunut dia sendiri, rakaat kedua. Kemudian dia pun tasyahud akhir, dia sunat sujud sahwi. Kerana tu imam tadinya tinggal membaca kunut, maka disunat sujud sahwi. Tadi sujud sahwi dah ikut tu imam. Itu ikut tu imam semata-mata. Disunat sujud sahwi di tempat dia sendiri selepas membaca tasyahud akhir sebelum memberi salam. Sunat. Lepas tu kita faham lah sunat ni. Jangan tanya pula, kalau tak sujud sahwi tu sunat. Yelah sunat kalau tak sujud. Sujud sahwi tu sunat. Haji juga. Ni saya pernah lah. Dia tanya, dia qada subuh belakang tu imam tarawih. Jadi dianya tak bacalah kunut sebab nak takut orang sedar. Macam mana sembahyang qada subuh sesah ke dak? Dah sekarang ni membaca kunut subuh tu wajib ke sunat? Sunat. Dah sunat, kenapa tanya sembahyang subuh sah ke tidak? Dah sah ke tidak dia tanya. Dah tahu dah kunut subuh tu wajib ke sunat? Memanglah kunut subuh tu sunat abad. Sekarang ni dia qada subuh ikut imam tarawih, dia pun tinggallah kunut subuh hak sunat abad. Sah dak sembahyang saya, dia tanya. Bila tanya balik, dak kunut subuh tu wajib ke sunat? Memanglah sunat. Dah sah dak sembahyang? Dia tanya. Saya berkata, dak sah sembahyang kerana subuh dak baca kunut. Dah tak sah ni pula ustaz. Kau sunat je kan? Tak, kamu tanya apa? Saja buat gurau je. Jadi tanya gitu, saya tanya balik, kunut subuh tu wajib ke sunat? Kalau jawab wajib, lah kita kira. Dia jawab sunat. Sunat. Dah sunat. Tinggal perkara sunat, tak tanya apa sah ke tidak. Dah ialah sah ke tidak. Kalau gitu kau tak sah lah tinggal kunut subuh. Bila kata tak sah, kenapa pula tidak sah ustaz? Kau sunat je kan? Mana apa tu? Jadi tak tahulah, dia tanya tu nak sahih je sebenarnya. Tapi bila kita jawab salah, semayang subuh qada subuh tak je kunut tu tak sah, dia sedarlah salah jawab tidak sah. Sebab apa? Sebab kunut subuhnya sunat. Lepas tu dia tanya buat apa? Dia tanya nak sahih. Saja jawab main. Jadi kalau lah imam sujud sahwi dah tengah semayang makmum masbuk ni, imam memberi salam ditambah rakaat, disunat sujud sahwi sendirilah di tempat dia sebenar. Itu kalau bicara bab muafiq masbuk sembahyang. Yang kita bicara bab Fatihah wajib baca ataupun tidak, dia pergi pada muafiq masbuk rakaat. Dia biasa dalam kitab
tu imam memberi salam. Imam memberi salam, makmum masbuk sembahyang, dia akan tambah rakaat. Sebab dia lewat masuk sembahyang, dia panggil masbuk sembahyang, dia akan tambah rakaat selepas imam beri salam. Maka timbullah persoalan ketika dia bangkit pada berdiri, berpindah daripada tasyahud ikut imam kepada berdiri, disunat dak kata Allahu Akbar. Kemudian berdiri tu disunat dak angkat tangan sebelum letak dada. Ni masbuk atau tambah rakaat ni. Masbuk sembahyang lah. Tambah rakaat ni. Maka selepas imam beri salam, dia segera bangun. Masa dia bangun berpindah daripada duduk tasyahud tu pada berdiri, sunat dak kata Allahu Akbar. Kemudian dia pun angkat tangan, angkat tangan dahulu, kemudian letak dada. Dah. Sunat ke tidak? Tu pergi kepada masbuk sembahyang tadi tu. Ketika imam tasyahud akhir, kalau dia sembahyang seorang, tasyahud awal ke tidak bagi dia. Tengok gitu. Mana kalau tu imam kat keempat zuhur, dia kat kedua zuhur. Makna tak kerana ikut tu imam pun dia akan duduk tasyahud awal juga kat kedua zuhur. Imam kat keempat ni, dia kat kedua. Mana tak kerana tu imam pun dia duduk ke tak? Dia duduk juga. Jadi bila imam memberi salam, dia sudah menjadi seorang diri. Tempat duduk tu tempat duduk bagi dia juga, sebab itu rakaat yang kedua. Maka kalau seumpama ni naik pada rakaat yang ketiga, sunat kata Allahu Akbar dan sunat angkat tangan baru letak dada. Berbeza dengan imam kat keempat zuhur, dia rakaat pertama. Mana kena tambah 3 rakaat. Dia rakaat ketiga, mana dia kena tambah 1 rakaat. Jadi kalau rakaat pertama rakaat ketiga, ada duduk ke tidak? Tidak ada duduk, tapi dia kena duduk lah sebab ikut imam tasyahud akhir, wajib duduk. Tapi dia rakaat pertama barunya kena tambah 3 rakaat. Dia rakaat ketiga dah hanya tambah 1 rakaat je. Tapi rakaat pertama rakaat ketiga, kalau sembahyang seorang tak ada duduk. Tapi sekarang dia makmum, dia wajib duduk. Imam memberi salam, dia sudah menjadi seorang diri, maka dia wajib segera berpindah kepada berdiri. Rakaat pertama kena naik rakaat kedua, rakaat ketiga kena naik rakaat keempat, kena segera berdiri, kena segera berdiri. Dan tidak sunat kata Allahu Akbar, dia berdiri senyap-senyap je, dan tak sunat angkat tangan. Tak sunat kata Allahu Akbar dan tak sunat angkat tangan. Kalau dia kata Allahu Akbar juga tak batal sembahyang, tapi tak sunat. Kalau dia angkat tangan juga, dia angkat tangan juga sudah menjadi 2 pergerakan yang tidak disunatkan. Satu tangan kanan, satu tangan kiri, 2 pergerakan hukumnya makruh, 3 pergerakan maka batal sembahyang. Ada 2 pergerakan jadi panggil tu makruh lah, sebab dia angkat tangan di tempat yang tidak disunatkan angkat tangan. Itu samalah bicara masbuk sembahyang. Hak bicara masalah makmum muafiq masbuk bab Fatihah adalah muafiq masbuk rakaat. Jadi makmum muafiq masbuk rakaat ni hanya dimaafkan ketinggalan daripada imam 2 rukun. Melainkan makmum muafiq, dia ada keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Adapun makmum masbuk hanya setakat dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Tapi masbuk ni imam rokok, dia segera rokok. Ada ni masbuk imam rokok, dia segera rokok. Masbuk mana imam rokok segera rokok? Masbuk yang tidak berbimbang dengan bacaan sunat sebelum membaca Fatihah. Ni muafiq, takrifan dia ni kelas kuliah terdahulu. Muafiq yang sempat masa satu Fatihah bersama imam sebelum imam rokok. Masbuk tidak sempat masa satu Fatihah. Itu jelas. Jadi sekarang ni kita pergi pada masbuk dahulu. Bab muafiq dia banyak masalah. Masbuk ni imam rokok wajib rokok serta merta, baki patah ditanggung oleh imam. Masbuk yang tidak berbimbang dengan bacaan sunat. Dan itu ayat kitab lah. Mana makmum yang terus kepada membaca Fatihah. Sebab tu kita sebagai makmum, kita mengikuti imam di dalam sembahyang. Kita tidak mengetahui imam tu sedang membaca Fatihah ke, sedang membaca surah ke. Contohnya hak jenis bacaan perlahan zuhur dengan asar. Kita pun masuk sembahyang imam dalam berdiri ni.
kita tidak disunatkan baca doa iftitah dan kita tidak disunatkan baca ta'awuz a'udzubillah. Kita Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, terus kepada Fatihah. Bukan dah iftitah, a'udzubillah pun jangan baca. Tapi orang kita ni dia peseng. Dia peseng. A'udzubillah mesti kena baca. Peseng gitu. Dan iftitah mungkin ditinggal lah. A'udzubillah dia tak boleh tinggal. Dan memang kita baca Fatihah dalam sembahyang ni, a'udzubillah tu macam Fatihah dah. A'udzubillah kita tengok macam Fatihah dah. Sebab memang kita baca a'udzubillah. Jadi lekat tabiat kita ni. Jadi kita ni rasa-rasa macam Tok Imam ni lama dah berdiri ni, dah lama nak rokok lah ni. Memang kita boleh jangka dah kita masbuk pun. Terkadang a'udzubillah dibaca juga. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Tu Imam. Memang jelas masbuk. Boleh segera rokok ke? Tak boleh. Sebab apa? A'udzubillah membaca tadi kena tambah ayat Fatihah. Biar menyamai hak a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kena tambah. Dia pun tambahlah Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang tak Ar-Rahmanir-Rahim? Tak panjang. Tak sama lagi dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kena tambah selagi Maliki yaumiddin. Dua ayat tu boleh ada. Dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa dia boleh rokok? Oh, dia boleh rokok, dia tak boleh segera rokok. Hak segera rokok ni Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tak mampu Allahu Akbar rokok. Rokok segera lah. Sebab kita masbuk yang tidak berbimbang dengan bacaan sunat. Contohnya ta'awuz, a'udzubillah tu. Tapi kalau dia baca doa iftitah, naiklah. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu Allahu Akbar. Allah. Tak mau kodoh ingat aku, tak mau lambat lagi nak rokok. Siap. Masa tu panjang juga tu. Kalau baca Fatihah 2-3 ayat Fatihah tu sempat baca. Tapi memang tak dapat masa lah, masbuk. Bila rokok ke tak? Tak. Dia kena baca ayat Fatihah biar sama ataupun lebih daripada tahap panjang yang dibaca saat itu. Dia wajib kena ganti. Dia pun ganti. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Tak apalah. Mana sudah ketinggalan satu rukun. Rakaat masbuk tu sudah tidak ada. Tapi masih lagi belum ketinggalan 2 rukun. Sembahyang dia masih lagi sah. Lepas tu nak macam mana? Dia pun kena lepas tangan tidak bersama imam. Ada ni. Kita boleh nak tambah lagi tu sebab imam sudah i'tidal. Masbuk hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun juga. Cuma bila tu imam i'tidal, masbuk yang dimaafkan ketinggalan 2 rukun ni, rakaat dia memang tak ada dah sebab imam i'tidal dah. Tapi sembahyang dia macam mana? Tak apa lagi, sembahyang dia sah lagi. Sebab belum lagi ketinggalan 2 rukun. Dia hanya ketinggalan 1 rukun i'tidal rakaat saja. Tapi bila imam i'tidal, masbuk ni rakaat memang sudah tidak boleh dibilang. Ada ni. Dia gini, kita fardu takdir tu jadi dia ni galik macam mana? Dia Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Imam pun Allahu Akbar. Memang jelas dia masbuk. Tapi nak ganti Fatihah ni, kalau saya jauh jam tadi 15 saat tu, dia kena ganti sekalian. Masa untuk dibaca tadi untuk Fatihah dia kena ganti. Walaupun mungkin sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia kena baca. Dia pun bacalah Fatihah, imam i'tidal. Ganti tak habis lagi, imam sudah nak rokok. Sini ni macam mana? Di sini, tapi ni pandangan muktamad tetapi tidak masyhur. Pandangan yang masyhurnya bila imam i'tidal saja, makmum tersebut akan mengikut imam i'tidal, tidak wajib dia tambah ganti lagi. Sebab rakaat pun sudah tak ada dah. Pandangan muktamad tidak. Dia kena ganti juga.
dah imam nak rokok dah ni, dia wajib niat mufaraqah. Itu jarang dibicarakan. Sekarang saya baca tadi panjang dalam iftitah tadi tu, dan bukan 15 saat. Imam pun rokok. Daripada takbir dia sampai imam rokok 15 saat saja. Memang tidak dapat masa satu Fatihah. 15 saat ni kalau baca Fatihah, lebih dari separuh Fatihah dah dia baca. Tapi dia baca dalam iftitah. Selama 15 saat tu, dia baca dalam iftitah. Panjang mana dalam iftitah dia baca? Kena ganti sekalian. 15 saat ni sampai ke ihdinas siratal mustaqim dah tahu nak kena ganti. Sekarang ni dia wajib ganti. Bila dia ganti, imam pun sami Allahu liman hamidah. Maknanya sahih dah, dia rakaat tak ada. Dia kena ganti juga sampai ke cukup 15 saat. Tapi masalah sekarang ni, imam sudah nak turun sujud yang pertama ni. Sudah nak berpindah pada iktidal ni. Nak ikut imam iktidal tak boleh, kena ganti juga. Nak ganti tak boleh sebab imam sudah nak turun pada sujud. Dia wajib niat mufaraqah. Gitu. Itu pandangan muktamad. Tapi ni pandangan ni tidak masyhur. Yang masyhur kitanya imam iktidal sahaja. Walaupun kita belum habis lagi ganti masa 15 saat yang kita gunakan untuk baca rakaat tadi, kita belum sudah ganti. Malah bila timah iktidal, yang pasti rakaat sudah tidak dikira, dia boleh terus lepas tangan ikut iktidal. Tak payah, tak payah ganti dah, tak payah ganti dah. Itu pandangan yang bukan pandangan muktamad, tapi masyhur kita diajar seumpama tu. Ada ni. Kalau kita hanya ganti 1-2 ayat, tak timbul masalah tu. Ini kalau kebetulan kita Allahu Akbar tu, kita jadi khoya macam mana. Dia baca dak iftitah betul benar. Bagi tahu dah tu imam tu kemungkinan nak rokok dah. Lainlah kalau tu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, memang kita baca dak iftitah sampai habis. Dan sekarang ni kita masa takbir ni, tu imam tu lama dah imam tu lama dah ke, nak rokok dah ke, kita tak tahu waktunya. Tiba-tiba kita pergi baca dak iftitah. Kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu kena ganti 1-2 ayat Fatihah je, tu tak apa tu, sempat rokok. Ni macam 15 saat tadi dia baca dak iftitah sampai ke dekat-dekat nak habis dak iftitah dia baca. Imam pun Allahu Akbar rokok, dia wajib kena teruskan ganti. Teruskan ganti. Rokok memang tak boleh dah sebab dia rakaat sudah tidak ada. Sekarang kita tak bicara bab rokok dia tu sebab memang tak ada rokok dah, sebab imam iktidal, makmum sebut sudah tidak ada rakaat, tak ada timbul dah. Adakah makmum tu rokok? Rokok batal makmum. Sekarang ni makmum yang belum habis lagi membaca ayat Fatihah untuk mengganti doa iftitah yang dibaca panjang tu, tak habis lagi ganti. Padahal pertama kena habis ganti. Nak ganti macam mana ni tu, imam sudah nak turun pada sujud yang pertama ni, kena ganti juga. Imam nak turun saja, dia wajib niat mufaraqah. Kita ada ikut tu imam, wajib niat mufaraqah no. Pada ni daripada imam dia niat mufaraqah saja, dia pun teruskanlah Fatihah dia tu. Asalnya ganti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu imam pun tu pada sujud, dia pun habis Fatihah dia sudah menjadi seorang diri, dia pun rokok iktidal sembahyang dia dah lah. Pada ni waktu pandangan muktamad, tapi ni kurang dinyatakan. Yang biasanya akan dinyatakan kepada kitanya, tu imam iktidal dah. Bila imam iktidal, kamu ganti belum habis, tak payah sudah ganti, ikut imam iktidal, rakaat tersebut tidak dikira. Gitu je. Tapi nak ceritanya, masbuk sekalipun dimaafkan macam muafiq juga ketinggalan 2 rukun. Hak panjang bicaranya adalah muafiq yang asalnya dimaafkan ketinggalan 2 rukun, bila berlaku keuzuran dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Cuma dalam kitab Hidayatus Salik ini, dia tidak membicarakan berkaitan dengan contoh keuzuran bagi makmum yang muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Hak tidak keuzuran,
Kalau tidak keuzuran, contohnya dia sudah mengetahui imam akan membaca surah yang pendek. Dia mengetahui imam akan membaca surah yang pendek. Ini saya biasa datangkan contoh ketika semayang sunat tarawih. Ada masjid-masjid kapung, surah-surah kapung ni, dia hanya membaca rakaat pertama alhaakumut takasur, rakaat kedua qul huwallah, wal asri rakaat kedua qul huwallah. Tu biasanya. Jadi makmum sudah mengetahui imam akan membaca surah yang pendek. Ini di antara muafiq yang tidak ada keuzuran. Jadi apabila dia sudah mengetahui seumpama tu, untuk mengelak daripada wajib yang mufarakah, biasanya makmum akan memulai membaca Fatihah rakaat kedua tarawih tadi ni di awal-awal. Bukan awal betul lah, imam baca Fatihah separuh, dia pun terus bismillahirrahmanirrahim membaca Fatihah. Tapi kalau dia tahu dah imam membaca surah yang pendek, qul huwallahu ahad, dia masih lagi nak tunggu sampai ke imam habis baca Fatihah. Waladdallin amin, dia barulah nak baca Fatihah. Imam pun qul huwallah, dia wasal pula tu imam ni. Wasal pula qul huwallah dianya. Makmum muafiq ni baru sempat baca 2-3 ayat, imam sudah rakaat. Dia wajib menyudahkan bacaan Fatihah sebab dia muafiq. Dia pun menyudahkan bacaan Fatihah, imam i'tidal. 2 rukun dah, nak masuk rukun yang kedua dah. Last tu. Maaf 3 panjang? Tidak, ini bukan keuzuran. Kalau keuzuran tu imam makmum tidak menyedari, tidak mengetahui makmum tidak menyedari, tidak mengetahui bahawa tu imam akan membaca surah pendek. Barulah keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tiba-tiba tu imam baca qul huwallah ataupun wal asri ataupun inna a'taina surah Kausar. Jadi tu imam baca surah yang pendek, makmum tidak menyedari, tidak mengetahui, maka makmum muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang sampai ada sujud yang kedua. Adapun tarawih ni memang makmum mengetahui tu imam akan baca surah pendek, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja, bukan keuzuran. Maka imam pun i'tidal, dia masih lagi ada 1 ayat lagi Fatihah yang belum dia habis baca. Nak macam mana? Nak rakaat, muafiq rakaat tanpa menyudahkan Fatihah, batal sembahyang. Nak menyudahkan 1 ayat Fatihah lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, imam sudah nak berpindah kepada sujud yang pertama. Bila imam turun kepada sujud yang pertama, sudah tidak dipanggilkan rukun i'tidal, maka sudah ketinggalan 2 rukun yang sempurna, batal sembahyang. Muafiq rakaatlah segera, 1 ayat Fatihah belum lagi habis baca, rakaat tanpa menyudahkan bacaan pada bagi makmum muafiq, batal sembahyang. Nak menyudahkan tak boleh, sudah nak masuk pada sudah nak ketinggalan 2 rukun yang sempurna, batal sembahyang juga. Maka tak ada jalan lain melainkan wajib niat mufarakah. Itu satu jalan saja. Adakah muafiq ni boleh lepas tangan ikut imam i'tidal, rakaat tidak ada, selepas dia imam tambah, tidak ada jalan tu, tidak ada, melainkan wajib niat mufarakah. Pada dia melainkan wajib niat mufarakah. Sebab tu untuk mengelak masalah wajib niat mufarakah ni lah, maka biasanya makmum akan memulai membaca Fatihah awal sedikit. Imam baca Fatihah separuh, makmum pun bismillahirrahmanirrahim mulai membaca Fatihah. Ada ni. Kalau tu imam tu membaca qul huwallah saja, tapi tu imam tu lepas habis baca Fatihah kat kedua tarawih ni, tu imam saktah diam dahulu. Tu tak ada masalah tu. Kita baca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru baca qul huwallah. Tu ngam-ngam. Ramai tu imam yang kat kedua tarawih hanya membaca qul huwallah, tapi dia tidaklah segera kepada membaca qul huwallah kat kedua tarawih. Waladdallin amin, makmum baca Fatihah, tu imam tak baca lagi surah, tak baca lagi qul huwallah. Memang dia baca qul huwallah saja, tapi tak baca lagi qul huwallah. Tu baru betul.
Maka makmum pun tak apalah baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah, itu sebaik bagi makmum. Tapi kalau tu imam ni yang segera membaca qul Allah, kita tahu dah, maka kita tidak dimaafkan. Kita hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Ini yang panggil apa? Muafiq yang tidak ada keuzuran. Termasuk muafiq yang tidak ada keuzuran yang mengulangi Fatihah. Yang mengulangi Fatihah. Was-was tu lah. Masa Fatihah dia dapat kedok, masa tak sudut tanyalah. Masa Fatihah dia dapat sangat, memang dia muafiq. Tapi kenapa masa Fatihah dia dapat tetapi dia belum sempat menyudahkan Fatihah imam rakaat i'tidal, dan dia mengulangi. Baca Fatihah separuh, dia undur balik. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Fatihah separuh, dia ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang diulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulang pula iya, lepas tu ulang pula iya. Masa panjang mana sekalipun masa Fatihah, dia takkan habis baca, mai dia ulang-ulang. Dia hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Timah rakaat mai dia iya. Timah i'tidal duk mai dia ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Timah i'tidal dah 2 rukun, masuk rukun yang kedua dah tu. Lah dah. Kan 3 rukun panjang. Muafiq ni tidak keuzuran. Ni bukan benda yang syarat memaafkan. Dia cari nyakit waktu dia ulang. Maka dia hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Mai tu iya imam tidak dah, dia wajib niat mufarakah. Dia nak rakaat tak boleh sebab Fatihah belum habis. Dia nak menjudahkan Fatihah pun tak boleh sebab imam sudah dalam i'tidal nak berpindah pada sujud yang pertama dah. Hanya satu jalan saja wajib niat mufarakah. Melainkan khilaf ulama lah, kalau waswah itu waswah yang sudah menjadi sebati. Kalau masa saya ngaji tu sebut waswah bertanah, dia kata apa maksud tak tahulah. Waswah yang sudah bertanah, kita kata waswah yang sudah sebati. Maknanya kalau kita kata tak nak obat dah nyakit mai duk ulang Fatihah ni, kalau dia waswah dengan bahawa dia takbir berulang kali, belum masuk pada sembahyang, tak ada timbul muafiq masbuk, tak sembahyang pun laginya. Dia Allahu Akbar, lepas tangan, tak jadi. Allahu Akbar, lepas semangat tak jadi. Dah jadi muafiq ke masbuk? Muafiq masbuk apa? Sembahyang tak lagi. Tak ada muafiq masbuknya. Lepas tu imam pun rokok. Allahu Akbar. Boleh dah niat. Boleh dah. Lepas tu macam mana? Masbuk lah. Lepas tu rokok lah. Masbuk juga. Dia duduk ulang-ulang takbir tu lama mana dah? Dah masbuk lah. Selama mana duduk di situ, tak ada, dia tak semayang lagi. Nak panggil muafiq masbuk macam tak semayang lagi. Lepas tu imam rokok, Allahu Akbar. Boleh dah niat. Semayang dah? Semayang dah. Dia dapat dah masa Fatihah? Tak dapat, masbuk. Rokok lah. Sengaja mata tak. Sama juga. Macam masa tarawih tu kan. Masa tarawih tu kan. Lepas memberi salam, imam pun ni bangun sembahyang tarawih. Takbiratul ihram. Dia tunggu situ. Dah. Dia tak sembahyang kok. Imam pun hujung surah dia pun bangun. Allahu Akbar, imam rokok. Masbuk. Sebab dia kira kepada daripada ditakbir sampai imam rokok. Dapat dah masa Fatihah? Dah dapat sebab dia sengaja takbir lewat. Masbuk lah juga. Dah dia ada situ lama dah. Ada situ pun tidak semayang. Sedap dia masbuk juga. Buat ketek sedap kok. Sedap apa pula? Sedap apa? Orang boleh semayang, orang boleh pahala semayang tarawih awal-awal lagi. Dia duduk senyap, boleh pahala semayang tarawih. Sedap apanya, rugilah seumpama tu. Lagipun Fatihah yang kita baca sendiri sebagai makmum muafiq dengan Fatihah yang tikman tanggung yang kita tak baca masbuk, tak sama kelebihan. Ada ni. Sebab tu imam tanggung Fatihah kita. Pahala Fatihah kita tak ada, tikman tanggung saja. Fatihah tak payah baca sebab kita masbuk. Ada pun kalau kita muafiq, kita mau baca Fatihah tu, pahala Fatihah kita tu. Memang rugilah. Kalau waktu umpama tu. Tapi memang ada orang tak puas hati. Ustaz, masbuk juga ke?
Malam masbuk. Dah dia sengaja di situ lah mudah tu. Memang hidup di situ lah mudah macam dia mata kawin. Memang situ dia duduk. Tapi dia buat relax je. Tu imam hujung surah je, dia baru bangun baru takbir. Tapi yang duduk tengah lawak gitu kena duduk tepi-tepi. Duduk tengah terajang dia kan. Duduk tengah duduk tepi-tepi lah. Biasa jenis malah duduk tepi. Jadi duduk relax je. Imam baca surah, separuh surah nak habis juga, bangun dia pun Allahu Akbar. Masbuk lah. Hak waswas tadi tu, kalau sudah jadi macam bertanah, tu barulah dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Itu khilaf ulama. Satu panjang, tak ada. 2 rukun saja. Lepas tu wajibnya mufarakah. Sebab apa? Dia mengulangi ayat Fatihah. Kadang dia baca Fatihah separuh, dia mula daripada awal balik, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah separuh, dia ulang balik, Bismillahirrahmanirrahim, ulang balik. Ada yang dia tidak mengulangi daripada awal, tapi dia satu ayat tu dia ulang. Berapa puluh kali dia ulang di satu ayat sekalipun, masih lagi belum putus mualak Fatihah. Mana masih lagi dia boleh sambung Fatihah kan. Dia patut ni wajib kena jaga turutan, dia jaga mualak dia kan. Tapi dia duduk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 10 kali dia ulang, 20 kali dia ulang ni, tak putus mualak. Ya lepas dia puas hati situ, dia sambunglah ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia mengulangi rukun qauli tu hukumnya makruh. Tapi adakah menyebabkan putus mualak Fatihah dia kena mula Fatihah daripada awal? Tidak akan putus mualak Fatihah dengan semata-mata dia mengulangi satu ayat sama walaupun berapa kali dia ulang. Lama mana dia ulang sekalipun, mualak Fatihah tak putus lagi. Dia boleh meneruskan bacaan Fatihah. Tapi sekarang ni hak masalah dia muafiq. Imam raka', imam i'tidal. Habislah setakat i'tidal. Jadi dia duduk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 2 ayat lagi di hujung tu. Maka dia wajib niat mufarakah. Mereka kalau waswas tu bertanah, memang adalah pandangan ulama yang menyatakan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tapi masalah kata muafiq, yang masalah kata waswas yang bertanah ni, seperti tidak boleh berobat dah, insya-Allah pergi hospital. Bahagian psikiatrik apa tu? Bahagian jiwa lah. Insya-Allah ada perubatan moden yang insya-Allah boleh menghilangkan gangguan di hati dia. Sebab waswas ni gangguan, syaitan duk ganggu. Baca semula Fatihah tu tak sedap betul tu, baca semula tak betul tu, tu dia panggil apa? Dia gangguan bisikan. Siapa ke berai air liu, siapa tekok bubuhkan tuala selah untuk lak air liu, nak ulang Fatihah. Pada ni yang peliknya pula, dia yang ulang Fatihah tu guru Quran. Dia ajar nak murid dia Fatihah baca Quran, bukan ajar Fatihah ni. Dia ajar nak murid dia Quran, comel ni. Fatihah dibaca dalam sembahyang, comel. Anak murid dia baca Fatihah, comel. Dia ajar nak murid dia baca Quran, comel. Tapi dia baca Fatihah dalam sembahyang, dia ulang. Apa? Tak comel. Dia pun ulang, tak comel. Tak comel ke mana lagi kamu guru Quran? Abang apa ni? Bisikan. Sudah panggil tidak normal. Abang apa? Sudah tidak rasional abang panggil. Lagi saya ubat. Di hospital insya-Allah ada. Bahagian jiwa. Dah normal ke tidak? Guru Quran. Anak murid baca Fatihah comel, guru lagilah comel. Boleh ngajak murid baca Quran yang lain. Dah Quran dia macam mana? Mesti comel. Mana Fatihah dia? Mesti comel. Kenapa pula dalam semua dia rasa tak comel? Atau panggil bisikan. Panggil tak normal, tak rasional. Atau kena pergi hospital. InsyaAllah boleh kembali kepada norma macam orang ramai. Kita nampak gitu normal. Dia ulang baca Fatihah normal ke? Tak normal. Sebab kalau baca luar sembahyang, molek ada comel, tak ada nak ulang-ulang pun. Kenapa baca dalam sembahyang kena ulang? Dimarin bisikan. Tu Fatihah tu hukum sembahyang ni. Ulang. Lepas tu ulang. Siapa berair mulut-mulut. Tu pergi hospital. Dipanggil waswas yang bertanah. Kalau waswas memanglah ulama berkhilaf sama ada maaf ketinggalan 3 rukun panjang tidak kalau waswas yang bertanah.
Kemudian hak berkaitan dengan muafiq yang dimaafkan ketika rukun panjang ni, contoh tadinya hak masalah imam membaca surah pendek, maka makmum muafiq tidak mengetahui, maka dia pun baca Fatihah 2-3 ayat, imam sudah rukuk sebab imam baca inna a'tayna saja, maka dia baca Fatihah, imam i'tidal 2 rukun dah, masih lagi belum selesai baca Fatihah, dimaafkan tinggalan 3 rukun yang panjang, dia baca surah yang pendek. Ataupun pernah berlaku imam lupa membaca surah, imam lupa tadi baca surah pendek, ini imam lupa membaca surah, jadi imam baca doa iftitah lepas takbiratul ihram, makmum pun baca doa iftitah, imam pun baca Fatihah kuat, makmum pun diamlah. Ketika tu makmum tadi dapat lagi masa satu Fatihah, sudah dapat. Ketika makmum membaca doa iftitah bersama dengan imam baca doa iftitah rakaat pertama tu, masa sudah berjalan, dapat tak masa satu pas 20 saat? Dapat, muafiq dah dia. Tapi belum lagi baca Fatihah, tu imam pun baru nak baca Fatihah. Tapi masih dapat ke tak? Dapat, muafiq. Imam pun baca Fatihah kuat, dia pun tunggu kan. Itu masa Fatihah pula, 2 kali Fatihah masih dia dapat. Makmum ni memanglah nak baca Fatihah selepas tu imam selesai baca Fatihah. Imam selesai baca Fatihah, imam rukuk, terlupa nak membaca surah. Masa dapat tak? Masa dapat. Masa 2 Fatihah pun dapat. Muafiq. Bila muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah sendiri, imam tak tanggung. Saya nak baca Fatihah macam mana ni? Imam rukuk dah ni tanpa membaca surah. Wajib muafiq ni membaca Fatihah sampai ke sudah. Lepas tu dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang sampai ada sujud yang kedua. Selesai dia baca Fatihah, dia pun rukuk i'tidal, kejar balik tu imam. Gitulah. Ni kalau contoh tu imam terlupa membaca surah, ataupun tu imam membaca surah yang pendek. Kalau imam baca surah pendek, tu tak lama mana kita bercerai dengan tu imam. Sebab kita membaca Fatihah separuh, imam rukuk dia baca surah pendek, mana kalau kita imam sujud pun kita sempat dah. Selesai baca Fatihah kita rukuk i'tidal lah. Ni kalau laki imam rukuk tanpa membaca surah terlupa, memanglah kita baru nak bismillah. Mana tu kemungkinan laki imam duduk antara sujud ataupun imam sujud yang kedua, barulah dia habis baca Fatihah makmum muafiq tadi ni. Dia pun rukuk, dia pun i'tidal, kejar balik tu imam. Tapi kalau 3 rukun panjang pun tak selepas juga nak menyudahkan bacaan, itu dipercara panjang pula waktunya. Berkaitan dengan muafiq masbuk yang muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang pun tak sudah logok baca Fatihah, tu dia akan bicara lain. InsyaAllah saya akan sambung baliklah berkaitan dengan masalah muafiq yang ada keuzuran yang dimaafkan dengan 3 rukun yang panjang. Ke-20-nya mengiktikad akan fardu itu dengan sunatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.